Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli yang berhormat, persidangan disambung semula. Jemput, tangkap, sambung. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Sikap kerja penjawat awam yang mesra akan menaikkan imej kerajaan. Kami mesti faham bahawa apabila rakyat datang ke pejabat kita, sudah tentu mereka ingin mendapatkan bantuan dan perkhidmatan. Apabila mereka mendapatkan bantuan yang diingini dengan sikap yang mesra, mereka akan bersyukur dan menghargai servis-servis penjawat awam. Tangkap juga ingin mencadangkan supaya kesemua PBT dalam Johor mendubuhkan satu pasukan tindakan yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tugas pasukan tindakan ini adalah untuk mengendalikan kes kecemasan dan bencana, terutama pada masa pejabat PBT tutup dan cuti minggu. Masyarakat selalu menghadapi masalah tidak dapat membuat aduan kritikal perkhidmatan PBT pada waktu malam dan cutian minggu ketika berlaku kes kecemasan, seperti kerosakan lampu isyarat, banjir kilat, tanah runtuh, ribut dan sebagainya. Kalau pasukan tindakan PBT ini ditubuhkan, rakyat boleh menghubungi bilik gerakan yang beroperasi 24 jam untuk dapatkan bantuan pada bila-bila masa. Pasukan tindakan juga boleh menjadi pasukan bantuan awal yang menyelalas komunikasi dan bantuan di dalam pelaksanaan operasi bantuan kecemasan dan bencana. Tangkap juga ingin meminta kerajaan negeri Johor supaya memperluaskan perkhidmatan bas percuma sampai ke kawasan luar bandar. Penduduk-penduduk di luar bandar selalu menghadapi masalah pengangkutan ke pekan dan bandar. Warga emas yang tinggal di kampung terpaksa menunggu ahli keluarga balik kerja apabila mereka mahu mendapatkan rawatan perubatan tetap di klinik kesihatan dan hospital. Kalau anak mereka bekerja di tempat jauh, mereka perlu menaiki teksi dengan tambang yang tinggi. Tangkap mencadangkan kesemua PBT di negeri Johor menyediakan perkhidmatan bas percuma yang menghubungkan kawasan dua bandar ke pejabat-pejabat kerajaan dan agensi-agensi perkhidmatan yang terletak di bandar. Sekurang-kurangnya 2 perjalanan sehari. Kerajaan negeri juga diminta memberi bantuan sekiranya PBT menghadapi masalah kewangan dalam melaksanakan perkhidmatan bas percuma ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, tangkap amat tertarik oleh satu berita pada awal bulan ini yang menyatakan beberapa PBT di negeri Johor menggunakan cara kreatif tender terbuka dalam penyerahan projek tempatan kepada kontraktor. Antaranya, ada majlis perbandaran yang menggunakan cara meletakkan nombor atas bola-bola pingpong dan nombor-nombor di atas bola pingpong itu ditunjuk kepada projek-projek PBT yang tertentu. Lepas itu, kontraktor-kontraktor diminta membuat cabutan bertuah untuk menentukan mana satu projek yang mereka akan dapat. Tangkap ingin bertanya, adakah semua kontraktor-kontraktor yang menyertai dalam cabutan bertuah projek PBT kali ini adalah menawarkan harga projek yang sama rendah? Jika tidak, kenapa bukannya kontraktor yang memenuhi syarat projek yang ditetapkan yang mendapatkan tender yang dikehendaki? Menggunakan cara bertuah adakah melanggar prinsip tender terbuka dan juga tidak adil kepada kontraktor yang menawarkan harga projek yang lebih rendah? Menurut Akta Kerajaan Tempatan Seksyen 23 telah menyatakan mesyuarat pihak berkuasa tempatan hendaklah terbuka kepada orang ramai. Malangnya, sejak tahun 2013 sehingga sekarang, kesemua PBT di negeri Johor melarangkan kami menghadiri mesyuarat mereka. Adakah perbuatan ini telah melanggarkan undang-undang? Dan siapakah yang memberi arahan supaya kami dilarang masuk ke mesyuarat majlis PBT? Yang Berhormat Datuk Speaker,
Tangka ingin mengingatkan juga kepada semua PBT supaya jangan salah tafsir dalam perkara 48 titah ucapan Duri Yang Maha Mulia Sultan Johor. Duri Yang Maha Mulia Tuanku mahu kedai-kedai yang kotor dan kelihatan buruk dibersihkan dan dicatkan semula. Ini adalah satu cadangan yang baik. Dan PBT sejak beberapa tahun dahulu telah banyak kali meminta pemilik kedai mengecat semula kedai mereka. Tetapi salah satu syarat yang ditetapkan oleh PBT pada masa itu adalah satu jalan satu warna, iaitu setiap semua kedai dalam satu jalan tu warna yang sama. Tangka harap PBT boleh menimbang semula syarat seperti ini, kerana kita perlu memberikan peluang kepada pemilik kedai supaya mereka menunjukkan keistimewaan dan keunikan kedai mereka dengan warna yang dimaui. Memandangkan keadaan ekonomi di negara kita ini, golongan-golongan yang berpendapatan rendah adalah bangsa utama. Oleh itu, Tangka ingin mencadangkan kerajaan negeri Johor supaya boleh meringankan beban mereka dengan lebihan hasil kerajaan negeri Johor. Bolehkah kita menanggung cukai taksiran rumah kos rendah dan rumah kampung? Kita boleh juga menanggung bayaran lesen penjajah di seluruh negeri Johor bagi peniaga-peniaga boleh meneruskan perniagaan kecil mereka. Seperti mana yang Tangka telah maklum dalam Dewan Yang Mulia ini pada persidangan DUN yang lalu, penerima bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap bulan akan merasa bimbang tentang bantuan tersebut, kerana duit bantuan yang disampaikan setiap bulan adalah pada masa yang tidak tentu. Sila bayangkan, golongan penerima JKM ini bergantung kepada duit bantuan untuk perbelanjaan hidup seharian. Sebahagian besar mereka menggunakan duit bantuan ini untuk bayar sewa rumah dan bil utiliti pada bulan awal. Ketika duit bantuan JKM mereka dikreditkan cuma pada tengah bulan ataupun hujung bulan, mereka perlu menghadapi tekanan dari tuan rumah mereka. Saya mohon jasa baik Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor supaya memahami rasa mereka. Rumah pangsa yang terletak di Jalan Ong Siong, Tangka, terdapat banyak masalah seperti kerosakan infrastruktur. Pagar koridor sudah dicuri. Kemudahan taman reaksi rosak. Yang paling kritikal adalah tangki air di bahagian bumbung blok D telah bocor. Bukan sahaja air bersih dibajirkan setiap hari, penduduk-penduduk di situ juga berasa risau kerana pada bila-bila masa tangki besi itu mungkin akan jatuh dari bumbung. Tangka merayu ada lagi kejap lagi. Tangka merayu kepada pihak berkenaan dan SUK boleh mengambil berat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di rumah pangsa ini dan membaiki tangki air blok D dengan kadar segera. Yang berhormat Datuk Speaker, gerangan Fusah Taman Tangka Jaya sudah rosak sejak tahun 2009. Tangka juga telah membawakan isu ini di Dewan Yang Mulia ini. Tangka berharap Jabatan Belia dan Sukan boleh membaik pulihkan Fusah tersebut secepat mungkin. Gerangan bola keranjang di Kampung Baru 2 Tangka juga perlu dibaiki oleh Majlis Daerah Tangka. Kampung Asahan Redau Tangka merupakan satu kampung yang terletak di sempadan negeri Johor dan Melaka. Yang menarik adalah akses jalan raya Tunggah dari negeri Johor ke Kampung Asahan Redau itu perlulah melalui Melaka, iaitu melalui Pekan Asahan Melaka. Oleh itu, penduduk-penduduk di kampung itu selalu rasa macam terpinggil antara kerajaan negeri Johor dan Melaka. Isu-isu tempatan yang dihadapi mereka selalu ditenang oleh kedua-dua kerajaan negeri. Masalah terkini yang dihadapi oleh penduduk kampung adalah masalah pelupusan sampah. Sampah sarap di kampung ini sejak dulu dilupuskan
di sekeping tanah yang diberikan secara percuma oleh seorang penduduk tempatan. Pemilik tanah tersebut setahun sekali akan mengupahkan traktor untuk melupuskan sampah. Sejak pemilik tanah itu meninggal dunia pada beberapa tahun lalu, tapak pelupusan sampah tersebut sudah terbiah dan sampah sarap di merata tempat tidak diuruskan. Tangkak ingin meminta pejabat daerah Tangkak supaya menorong penduduk kampung asahan Redau itu untuk menyelesaikan masalah ini dengan meletakkan tong sampah besar di tapak yang sedia ada itu dan mengumpulkan sampah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Tangkak juga berharap pihak kerajaan tempatan mencarikan punca banjir kilat yang sering berlaku di Jalan Panggung Lama dan Jalan Solok Tangkak, walaupun longkang-longkang dan peparitan sekitar kawasan itu telah dinaik taraf pada tahun 2014. Yang berhormat Datuk Speaker, dalam pelan pertumbuhan strategi Johor baru-baru ini, daerah Tangkak telah diiktiraf sebagai crossroad of culture and adventure dengan izin, iaitu pelancongan gaya hidup dan cabaran, pembuatan ringan, industri berasas kayu dan pertanian. Tangkak ingin memberi pandangan dalam pelan pertumbuhan di daerah Tangkak ini dalam bidang pelancongan dan pertanian. Sebagai satu daerah yang terletak di pintu keluar masuk Johor Utara, promosi industri pelancongan di daerah Tangkak nampaknya tidak mencukupi. Dengan Gunung Ledang yang terkenal di dunia, Jabatan Pelancongan Negeri dan PBT harus memperkuatkan kerja-kerja promosi, menambah baikkan kemudahan pelancongan dan menambahkan aktiviti-aktiviti di sekitar kawasan Taman Negara Gunung Ledang. Daerah Tangkak juga adalah salah satu daerah yang mengeluarkan hasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain daripada memenuhi permintaan tempatan, hasil-hasil tersebut juga boleh menjadi salah satu industri hirilan pelancongan. Kalau kerajaan negeri boleh membantu petani-petani untuk menceburi bidang ini, seperti menyediakan bantuan kewangan atau pinjaman kewangan bagi mereka dalam pembungkusan hasil tanaman dan mesin-mesin pengolahan buah-buahan, ataupun menyediakan satu tapak untuk disewa kepada petani-petani untuk menjualkan hasil tanaman mereka kepada pelancong-pelancong yang pergi ke Gunung Ledang. Tangkak juga terima aduan dari penjual buah-buahan di tepi jalan yang sedia ada bahawa bayaran yang terlalu tinggi dicaskan oleh PBT terhadap mereka, termasuk bayaran lesen penjaja, bayaran kebersihan, bayaran kanopi, cagaran berniaga dan sebagainya. Yang paling tidak boleh diterima adalah PBT meminta peniaga memohon lesen menjual buah-buahan yang berlainan bagi setiap jenis buah-buahan. Tangkak berharaplah PBT boleh menimbang semula untuk mengurangkan cas-cas terhadap gerai-gerai tersebut dan memudahkan cara permohonan mereka. Yang berhormat Datuk Speaker, isu yang terakhir, isu kemudahan Dewan ni penting. Sebagai seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kita memikul tanggungjawab untuk berkhidmat dan membantu rakyat. Kemudahan dan sumber yang mencukupi akan meningkatkan mutu perkhidmatan kita kepada rakyat dan negeri. Tangkak ingin mencadangkan supaya kerajaan negeri membelikan allowance kepada kesemua 56 buah pejabat perkhidmatan wakil rakyat di negeri Johor. Allowance itu boleh disaruhkan untuk menanggungkan sewaan pejabat, gaji penyelidik atau pembantu, dan juga bil utiliti dan sebagainya. Di Dewan Negeri pula, kita yang bersidang di dalam Dewan tidak dibekalkan dengan perkhidmatan jalur lebar. Ambil contoh, di Dewan Undangan Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Melaka dan Perak, Dewan mereka menyediakan perkhidmatan internet untuk semua wakil rakyat. Tangkap tidak faham kenapa Dewan Negeri Johor tidak boleh menyambungkan perkhidmatan jalur lebar kepada kita. Perkhidmatan jalur lebar akan memudahkan kita dan juga ketua-ketua jabatan yang berada dalam Dewan ini untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan senang. Bayangkan, kerajaan negeri Johor telah melancarkan Johor Free Wi-Fi di 135 lokasi seluruh negeri. Di penghentian bas ada, di taman reaksi ada, di pejabat-pejabat kerajaan ada, tapi wakil rakyat seperti kita yang bertugas di dalam Dewan ini
terpaksa menggunakan sambungan internet yang berbayar sendiri. Yang berhormat Datuk Speaker, kalau kerajaan tidak mahu menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada kita, Tangkak sedia juga menanggungkan kos persediaan perkhidmatan free wifi untuk semua YB dan juga ketua-ketua jabatan yang berada di sini dalam persidangan Dewan yang akan datang nanti. Tapi terima kasih dengan satu syarat, iaitu Tangkak minta Datuk Speaker untuk meluluskan supaya Tangkak meletakkan satu papan tanda di pintu masuk Dewan ini yang mengandungi kata laluan free wifi tersebut dan juga gambar saya. Tangkak juga meminta Dewan Negeri Johor untuk membekalkan kesemua jawapan soalan-soalan dari YB dalam Dewan ini kepada setiap wakil rakyat. Tujuan dia senang, adalah untuk mengelakkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Esko-nya menjawabkan soalan yang sama pada setiap penggal mesyuarat. Sudah hampir setengah tahun cadangan ini dibuat, Dewan masih gagah memenuhi permintaan ini. Apakah halangan yang menyebabkan jawapan lengkap ke semua soalan dibangkit tidak boleh dibekalkan kepada semua YB? Sekian dah, terima kasih. Okey, Tangkak, terima kasih. Kita teruskan jemput Bukit Batu. Selamat petang dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Speaker, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk Speaker kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam pembahasan usul menjunjung kasih ke atas tita tuanku sempena pembukaan rasmi Dewan Yang Mulia ini pada Khamis lepas. Yang berhormat Datuk Speaker, saya menunjung dan mematuhi tita tuanku dalam ucapan tita tuanku agar negeri Johor terus maju dan membangun. Malah saya sebagai seorang anak Johor juga mengkongsikan inspirasi dan harapan bahawa Johor akan terus maju dan makmur. Bukan sekadar dari segi ekonomi saja, tetapi juga pembangunan dari segi kesejahteraan dan sivik juga. Saya ingin merujuk kepada perenggan 58 tita tuanku, di mana tuanku telah memberi tita yang bernas dan baik dalam isu pengurusan pintu keluar masuk Johor Singapura. Sekiranya pembangunan di Johor, termasuklah wilayah Iskandar, kena terus maju ke depan, maka kerajaan perlu pastikan isu kesesakan jalan dua hala keluar masuk ini mesti diselesaikan. Ini bukan sahaja demi pembangunan ekonomi, malah untuk keselesaan pelancong dan pengguna juga terjamin sekiranya jalan masuk keluar tidak lagi sesat. Berdasarkan kepada statistik yang saya dapat daripada jawapan petulis, bagi tahun 2014, Datuk Speaker, secara puratanya setiap hari, ini penting, setiap hari ada 46,806 kenderaan dari kelas pertama hingga 5, maknanya kenderaan biasa, lori, taksi, bas, mengguna tambak Johor, dan 20,719 untuk kelas yang sama yang guna link kedua. Ini bermakna, Datuk Speaker, setiap tahun hampir 25 juta kenderaan keluar masuk Malaysia Singapura melalui pintu masuk di Johor. Dan angka ini tidak masuk lagi sebab tidak dibekalkan, tidak lagi masuk beratus-ratus ribu motosikal yang tiap-tiap hari dari pukul 3 hingga malam pukul 12 yang keluar masuk Singapura Johor. Ini adalah statistik bagi tahun 2014 dan saya yakin jumlah ini pasti telah meningkat untuk tahun ini dan yang akan datang. Untuk terus menguatkan lagi kedudukan Johor sebagai sebuah negeri yang ada daya tarikan laboran dan pelancongan, saya harap kerajaan terutamanya pihak Custom dan Immigration boleh memastikan sebanyak mungkin kaunter di sebelah Johor lah. Kita tak boleh kontrol yang di Singapura, tapi sekurang-kurang di Johor ni dibuka, terutamanya di peak hour yang mungkin boleh dipanjangkan lagi. Di samping itu, saya juga rasa masalah sudah sampai untuk kerajaan Johor Malaysia untuk memberi perhatian serius terhadap keperluan untuk satu jambatan ketiga Johor Singapura.
Dengan izin saya kata, Datuk Speaker, the time is right, the time is now. Pembinaan jambatan ini bukan saja boleh mengurangkan kesesakan tambak Johor sekiranya lokasinya adalah strategik, malah pembinaan jambatan ini juga boleh menjadi satu pemancu untuk pembangunan industri dan ekonomi di sekitar kawasan. Tengoklah pembangunan yang begitu pesat di kawasan barat wilayah Iskandar, terutamanya di kawasan Iskandar Puteri yang diservis dengan link kedua. Sememangnya kejayaan pembangunan di kawasan sini adalah berbunca juga dengan kewujudan perjalanan masuk Johor yang kedua. Justru saya nampak perlunya ada satu jambatan baru di Johor, dan kalaulah kita pantau dari sudut strategik, ini cadangan saya nampak jambatan baru patut didirikan di sebelah timur. Kalau barat ada, tengah ada, timur wilayah Iskandar. Jambatan ini boleh menjadi katalis kepada pembangunan daerah timur Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, dan kalau direct pun boleh sampai Kurai juga. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini. Semalam Menteri Besar telah meyakinkan rakyat Johor bahawa pembangunan ekonomi di Johor masih mantap, terutamanya di PIBC di Pengerang. Sekiranya kerajaan Johor begitu yakin dengan masa depan ekonomi Johor, saya rasa pembinaan jambatan tu kita boleh betul-betul kita fikirkan. Pembinaan satu jambatan bukan pembinaan jalan, Datuk Speaker, bukan pembinaan jalan semacam ni. Dia melibatkan isu kedaulatan dua negara. Ini isu kita mesti fikir mulai sekarang. Mungkin walaupun kita fikir sekarang, mungkin 10 tahun kemudian baru dia akan dibina. Tetapi kalau isu ni kita tidak fikir buat masa kini, bila kita perlu nak buat jambatan, saya rasa kemungkinan itu terlalu lambat. So saya rasa ini adalah masa yang paling baik. Infrastruktur dan kawasan perindustrian berat seperti Johor Port, PIPC Rapid Dialog di Pengerang akan mendapat manfaat daripada jambatan baru ini. Dan dari segi pelancongan juga, lebih ramai pelawat dari Singapura boleh masuk ke Johor dan menikmati keindahan tarikan pelancongan kami seperti di Desaru dan Mersing. Kedudukan satu jambatan di sebelah timur juga bermakna jarak dari lapangan terbang Changi ke Johor akan menjadi lebih dekat dan lebih mudah untuk pelancong dari luar negeri untuk masuk ke Johor. Suka atau tak suka, kita kena akuilah lebih banyak penerbangan yang mendarat di Changi berbanding dari Senai buat masa kini, dan adalah tidak wajar atau tidak smart sekiranya negeri kami tidak mengambil kesempatan ini. Pembinaan jambatan ketiga di sebelah timur Johor juga dapat diintegrasikan dengan Senai Desaru Expressway yang sehingga sekarang masih tidak dapat mencapai jumlah trafik yang disasarkan sejak pembukaan. Senang kata, pembangunan Johor mestilah disebarkan kepada semua kawasan, semua bahagian Johor. Janganlah orang di kampung dan feudah kita lupakan dalam arus pembangunan ini. Yang berhormat Datuk Speaker, berkaitan rapat dengan isu pembangunan ekonomi Johor adalah pembangunan sektor pelancongan di Johor. Saya sebenarnya nak berterima kasih kepada Esko Pelancongan kerana dia begitu rajin nak ucapkan tahniah, tapi malangnya dia tak ada di sini pula. Dia dengar, ya. Tapi kalau ada lebih baiklah. Datuk Speaker, saya berasa bangga dengan ucapan Tita Tuanku yang telah menyentuh betapa pentingnya industri pelancongan perlu diberi perhatian dan keutamaan oleh kerajaan. Sektor industri ini, Datuk Speaker, sebenarnya sejak amnya dia main dua peranan yang sangat penting. Satu, dia akan untuk imej negeri. Di mana bila pelawat asing datang ke Johor atau nak masuk Malaysia melalui Johor, mereka akan dikagumkan dengan kecantikan khazanah alam semula jadi dan kemuafakatan bangsa Johor. Itu penting untuk pelancongan. Dan lebih pentingnya apa tu? Sektor pelancongan merupakan sektor pendapatan mata wang asing yang paling terus dan direct. Tak payahlah kita bina kilang, buat ni buat itu, orang masuk dia terus akan belanja di sini. Limpahan sektor pelancongan adalah sangat luas dan boleh menyentuh banyak sektor lain dari bandar ke kawasan desa. Kesan rantaiannya begitu besar sehingga saya boleh katakan makcik yang jual keropok di tepi jalan pun dia akan mendapat nikmat daripada pembangunan sektor pelancongan.
Dalam peringkat 59 juga, Tuanku juga ada menyentuh harapannya bahawa dia harap lebih banyak penerbangan antarabangsa boleh diaturkan untuk mendarat di lapangan terbang Senai, terutamanya dari negara China dan India. Jelas demi untuk perkembangan sektor industri pelancongan ini, selain daripada kemasukan pelawat daripada darat dan laut, yang paling pentingnya adalah pelancong masuk melalui lapangan terbang. Dan gerbang di Johor ni adalah di Senai untuk mereka masuk. Kalau speaker, impresi pertama atau kita panggil dengan izin first impression adalah sangat penting dan adalah tanggungjawab kami untuk memberi pelancong-pelancong perasaan bahawa kami amat mengalu-alukan kedatangan mereka dan kehendak mereka akan kami utamakan. Itu panggil tourism. Justru saya cadangkan ke semua papan notis dan tanda di lapangan terbang Senai ditambahkan dengan perkataan bahasa Cina dan juga Hindu Tamil. Bukan sahaja mereka akan rasa lebih selesa kerana kami ada prihatin kepada bahasa mereka, malah bukan semua pelancong dari China atau India yang fasih dalam bahasa Inggeris atau BM. Papan notis dalam bahasa mereka akan menolong mereka di dalam lapangan terbang, dan sekiranya cadangan ini diimplementasikan, mungkin kita boleh luaskan pula ke gerbang masuk dari darat dan juga laut. Bayangkanlah sebaik saja mereka mendarat di bumi Johor, mereka akan berasa begitu gembira kerana kami amat mengalu-alukan lawatan mereka. Dan mereka tentulah akan berasa lebih selesa dan gembira untuk melancong dan lebih pentingnya untuk membelanja di Johor. Dunia pelancongan ni adalah sangat kompetitif dan kerajaan mesti mengimplementasikan apa-apa juga kaedah yang boleh memberi kita apa-apa juga competitive edge dengan izin. Yang berhormat Datuk Speaker, di India, jumlah penduduk di India sekarang adalah hampir 1.25 bilion. Dan Malaysia adalah destinasi kelima paling digemari oleh pelancong India. Nombor 5 orang dari India suka datang Malaysia. Jelas terdapat lagi banyak ruang perkembangan untuk Johor untuk menarik lebih ramai lagi pelancong dari India. Di negara China pula, Datuk Speaker, pada tahun 2015 terdapat 120 juta rakyat China yang keluar melancong seluruh dunia. 120 juta. Jumlah orang yang keluar China saja adalah 4 kali jumlah penduduk Malaysia. 4 kali. Dan berdasarkan kepada Wall Street Journal, Wall Street Journal ni adalah sebuah surat khabar di New York yang sangat bereputasi tinggi. Biasa apa yang dikatakan oleh Wall Street Journal tu tepatlah. Oleh itu sampai sekarang pun Perdana Menteri kita masih tak berani untuk saman dia di New York. Sebuah surat khabar di New York yang cukup bereputasi tinggi, mereka jangka orang dari China untuk tahun 2015 telah membelanja 229 bilion US dollar di luar negeri. Lebih 1 trilion ringgit, dan jumlah ini akan mencacap 422 bilion US dollar menjelang 2020. Dan berdasarkan kepada statistik tourism Malaysia, pada tahun 2015 hampir 1.6 juta pelancong China telah melawat Malaysia, dan puratanya setiap pelancong telah membelanja 3,355 ringgit setiap orang. Setiap pelancong yang datang ke Malaysia dari China, dia belanja 3,000 lebih, Datuk Speaker. Ini membawa angka hampir 5 bilion satu tahun warga Cina belanja di Malaysia. Jelas ini menunjukkan betapa pentingnya negeri Johor untuk meningkatkan lagi usaha mendapatkan lebih ramai lagi pelancong China. Dan di sini saya ingin merakamkan tahniahlah seperti yang saya katakan kepada Esko Pelancongan yang telah begitu rajin untuk mendapatkan pelancong dari China. Dan saya juga harap Esko sedia untuk mendengar dan menerima pandangan kesemua pihak, termasuklah dari pihak sini, kalaulah demi untuk kita meletakkan negeri Johor di tengah pentas pelancongan global. Dan sememangnya tugasan ini bukan mudah. Walaupun dengan pakej pelancongan yang sedia ada, Malaysia masih jauh di belakang Thailand, Singapura dan Vietnam sebagai destinasi gemaran pelancong dari China. Justru kenalah kita lebih kerja lebih rajin lagi untuk membawa lebih pelancong masuk ke Johor, terutamanya melalui Senai. Dan sini saya ingin kongsi satu cerita dengan
Datuk Speaker dan rakan-rakan dalam sidang Doni. Pendekkan cerita tu. Pendekkan. Saya ada seorang kawan, dia dalam industri pelancongan di Johor Bahru. Bila saya tanya apa masalah yang dihadapi oleh sektor pelancongan, dia kata tak cukup pesawat yang masuk daripada Senai. Dan salah satu alasan mengapa tak cukup, dia kata di Changi Airport, lapangan terbang Changi, mereka ada memberi insentif voucher kepada semua agensi pelancongan di Johor untuk mereka mengaturkan pakej mereka untuk terbang keluar dan masuk melalui Changi. Bila ada insentif begitu, walaupun bukan banyak sangat, tapi orang pun sedap hatilah, biasa kan. So saya cadangkan, haraplah kerajaan ni faham masalah industri ni, dan kita counter juga dengan insentif yang lebih bagus, bukan saja untuk orang di Malaysia, di Johor, malah kita boleh push sampai Singapura untuk mendapatkan lebih orang atau tour agency untuk terbang keluar atau masuk melalui Senai. Dan akhir sekali, untuk isu pelancongan ni, sikit lagi tambah untuk pelancongan ni, saya juga harap demi untuk meningkatkan perkembangan sektor pelancongan dan juga industri ekonomi di Johor Bahru, saya harap kerajaan negeri boleh berbincang dengan Wisma Putra agar boleh memujuk negara China dan India untuk buka pejabat konsulat jeneral di Johor Bahru. Sekarang kita ada 3, Indonesia, Jepun, Singapura. Kalau ada 2 lagi konsulat jeneral di Johor Bahru, saya tentulah dia akan menolong menarik lebih ramai pelancong dan juga pelabur daripada India dan juga negara China. Inilah yang kita katakan, kita mesti selalu pelabur mesra, pelancong mesra. Dan Sri Speaker, isu tempatan. Bukit Batu, Zira Gulung. Panjang lagi tak, Datuk Speaker. Isu tempatan ini penting untuk rakyat. Datuk Speaker, di Batu 23 Jalan Air Hitam Johor terdapat satu selekor es yang amat berbahaya. Cerita ni juga saya banyak kali ulang di Dewan. Sememangnya diharaplah pihak JKR dan Esko berkenaan boleh mengambil perhatian bahawa selekor es ni adalah sangat bahaya kerana terlalu tajam dan banyak kenderaan yang menggunakan jalan ni. Kalaulah dari Bukit Batu dan air Benban, biasalah kalau Bukit Batu mesti banyak kenderaan yang bawa batu. Ada dari Sedenak juga, dia banyak tanker minyak sawit yang melalui jalan tu. Sekiranya Habis. Ya, dah faham.
Sila Bukit Batu. Terima kasih Datuk Speaker. Baru saja pada bulan Mac bulan lepas, ada sebuah tanker minyak sawit yang terbabas di sekitar kawasan Selekor tersebut. Akibatnya 30 metrik tan minyak sawit, 30 metrik tan minyak sawit tumpah ke atas jalan raya, tidak berhenti selama 2 jam, Datuk Speaker. Tak sampai 2 minggu kemudian, 2 kenderaan lagi pula mengalami kemalangan juga di sana. Datuk Speaker, tempat ni adalah tempat sangat bahaya dan setiap tahun tentunya confirm ada kemalangan maut. So disebabkan keseriusan isu ni, saya telah mengambil inisiatif untuk mengumpul tanda tangan daripada penduduk berdekatan untuk haraplah serahkan kepada kerajaan untuk meluruskan seekor es ini. Saya dan kawan-kawan kita pergi pasar pagi, pasar malam, kedai kopi untuk mengutip tanda tangan dan responnya juga agak baik juga. Dan begitulah keseriusan penduduk Kulai dan juga harapan mereka untuk menyelesaikan masalah ni. Saya harap kerajaan jangan menghampakan mereka. Setahu saya, Datuk Speaker, sememangnya kerajaan ada meneliti isu ni di bawah rancangan Malaysia ke-10, kemudiannya dibawa pula ke rancangan Malaysia ke-11. Sekarang rancangan Malaysia ke-11 pun sudah tamat, tetapi Selekor S tu masih lagi ada dan masih menjadi penanda maut di kawasan Kulai Utara. So saya harap Esko boleh mengambil perhatian isu ni. Dan lebih menariknya, Datuk Speaker, ialah bila saya membuat kempen untuk cuba meluruskan Selekor S ni, tak lama kemudian ada kawan dari sebelah sana dari Parti Gerakan juga keluar dalam surat khabar yang kata dia akan gunakan pengaruh mereka melalui presiden mereka di kabinet untuk cuba menyelesaikan masalah ni di peringkat persekutuan. Tak apalah, Datuk Speaker, saya gembira bila isu rakyat ini mendapat perhatian semua pihak. Saya hanya harap masalah ini dapat diselesaikan dan saya amat mengalu-alukan mana-mana pihak yang sudi untuk membantu rakyat, kerana pada akhir hari manfaat dan kebajikan rakyat adalah keutamaan saya. Last sekali, Datuk Speaker. Datuk Speaker, akhir sekali saya ingin membuat cadangan kepada pihak kerajaan untuk menukar nama Taman Perindustrian Sedenak ke Taman Perindustrian Bukit Batu. Kerana Taman Perindustrian Sedenak ni sebenarnya terletak di sebelah Felda Bukit Batu, jauh lagi dari Sedenak. Penukaran nama ni adalah lebih bermakna dan dapat mencerminkan lokasi sebenar Taman Perindustrian ini. Memang sudah ramai orang yang keliru dan cuba cari Taman Perindustrian ini di Sedenak. Berikutan itu juga saya harap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LM dan PLAS juga boleh meminda nama TOH keluar TOH Sedenak kepada Bukit Batu juga atas alasan yang sama. Kerana bila kita keluar daripada TOH Sedenak tu, sebenarnya kita sudah sampai ke Bukit Batu. Sedenak jauh lagi. Kalau nak pergi Sedenak, kena pergi Air Manis, Air Bemban, baru sampai Sedenak. Atas alasan tu diharaplah kerajaan boleh meminda nama tu. Dan akhir sekali saya juga ingin membawa suara rakyat di Kulai, terutamanya di Taman Kulai Utama, yang tidak puas hati dengan pendirian terkejut sebuah menara telekomunikasi tanpa sebarang notis. Di tapak pembinaan pun tidak ada apa-apa papan notis dan menara ini telah dinaikkan dalam masa kurang daripada 24 jam. Sehari selepas saya dan penduduk mengadu kepada pihak majlis, bukan sahaja pihak majlis tidak menggantungkan pembinaan, malah beberapa hari kemudian dia siap pasang dengan wire dan kabel pula. Saya rasa kecewa dengan tindakan pihak majlis kerana mengabaikan aduan rakyat. Saya hanya mohon pihak majlis untuk mengadakan taklimat dengan penduduk terdahulu. Dengarlah apa kebimbangan mereka sebelum teruskan dengan kerja. Saya rasa itulah adalah adil. Dan janganlah kita semua yang berkhidmat di sini, kita jangan lupa kerajaan wujud untuk menjaga rakyat, bukannya sebaliknya. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Bukit Batu. Kita teruskan Tenggara. Oh. Jemput Semerah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, semrah mulai dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya semrah diberi peluang sama dalam perbahasan bagi menyokong usul menjunjung kasih di atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor semasa perasmian bagi penggal persidangan keempat bagi Dewan Negeri Johor yang ke-13 pada 14 hari bulan 4 2016 yang lalu. Mewakili seluruh warga Semrah, kami merapatkan sembah menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sempena ulang tahun Hari Keperluan Baginda pada 23 Mac yang lalu. Didoakan semoga Baginda Tuanku serta kerabatnya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan terus menaungi negeri dan bangsa Johor serta jajahan takluknya. Yang Amat Datuk Speaker, sesungguhnya titah ucapan Tuanku yang menyentuh berbagai perkara termasuklah perpaduan bangsa Johor, kesejahteraan rakyat Johor, ekonomi dan pembangunan negeri dan bangsa Johor, juga soal kebersihan. Kita lihatlah Baginda terus prihatin tentang bangsa Johor dari sekecil perkara sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Kita sebagai rakyat dan bangsa Johor amat bertuah mendapat seorang sultan yang amat memahami setiap denun nadi rakyatnya. Benarlah bidalan lama menyebut raja dan rakyat berpisah tiada. Yang Berhormat Datuk Speaker, kegemilangan bangsa Johor terus bertuah dengan adanya sentuhan seorang pemimpin yang berwawasan serta berkeyakinan tinggi serta bekerja keras dalam memastikan bangsa Johor terus melengkapi di antara satu sama lain, di antara keberbagaian bangsa dan budaya. Mengulangi kata-kata Senggarang, Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai seorang Menteri Besar yang rasional dan pragmatik serta lagi progresif, kreatif, dinamik dan committed tanpa perlu dikaitkan dengan apa jua drama yang sensasi. Yang Berhormat Datuk Speaker, kecemerlangan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid bin Nordin tidak perlu dibicarakan lagi. Kerana setiap antara kita, bangsa Johor pastinya sudah merasai kehangatan, kejayaan dan kecemerlangannya. Walaupun berbagai ranjau dan onak yang dilalui dalam setiap gerak kepimpinannya. Ayuh kita bangsa Johor, sama ada di sebelah sini atau di sebelah sana, marilah kita memberi sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin untuk terus menerajui Johor. Ingat dan ikutlah kata keramat, muafakat itu berkat, sepakat dan selamat. Yang Berhormat Datuk Speaker, titah Sultan dalam perkara 49 juga merupakan masalah yang perlu diberikan penekanan dengan serius, terutama mengenai sikap pemandu meletakkan kenderaan tidak di tempat yang disediakan. Sikap pemandu ini juga berkait dengan kemudahan parking yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan terutamanya. Mengikut rekod sehingga Mac 2016, jumlah kenderaan yang berdaftar di negeri Johor adalah berjumlah 3,518,684 buah. Lebih kurang sama, Datuk Speaker, dengan jumlah penduduk Johor lebih kurang 3.55 juta orang. Maknanya banyak keperluan lot-lot parking diperlukan bagi mengelakkan
kesesakan lalu lintas ataupun meletakkan kenderaan di tempat yang tidak dibenarkan. Saya mengambil contoh, Semerah mengambil contoh beberapa lot parking yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Majlis Perbandaran Johor Bahru menyediakan 40,000 lot. Majlis Perbandaran Muar menyediakan 7,054 lot parking. Majlis Perbandaran Batu Pahat menyediakan 14,000 lot parking. Dan Majlis Daerah Kota Tinggi menyediakan 2,749 lot parking. Inilah contoh lot-lot parking yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Walau bagaimanapun, kita melihat kepada saman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan mengenai kesalahan parking. Majlis Perbandaran Johor Bahru mengeluarkan saman parking pada tahun 2014 berjumlah 4,490 saman. Manakala tahun 2015 berjumlah 8,978 saman. Majlis Daerah Kota Tinggi, saman yang dikeluarkan pada tahun 2016-2015 berjumlah 19,320 saman. Manakala bagi tahun 2016 sehingga kini berjumlah 6,366 saman. Satu lagi majlis BBT ialah Majlis Perbandaran Batu Pahat. Saman yang dikeluarkan pada tahun 2014 ialah 108,333 saman. Pada tahun 2015 124,133 saman. Dan pada tahun 2016 hingga Mac 31,303 saman. Yang Hormat Datuk Speaker, jika kita melihat saman yang dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia, iaitu saman mengenai kesalahan parking atau lalu lintas, pada tahun 2014 di negeri Johor sebanyak 113,174 saman, dan pada tahun 2015 berjumlah 54,990 saman. Jadi Yang Hormat Datuk Speaker, kita lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemandu-pemandu yang meletak kenderaan sama ada di bawah-bawah jalan atau di kawasan tidak dibenarkan. Tapi walau bagaimanapun, akhirnya mereka juga akan terbeban dengan saman ini, dan pihak berkuasa tempatan juga ataupun pihak polis tidak dapat mengutip atau dapat bayaran saman yang dikeluarkan kepada mereka yang dikenakan saman. Oleh itu adalah bertepatan pihak berkuasa tempatan dapat menyediakan lebih banyak lot-lot parking bagi menampung kekurangan tempat parking, serta mengelakkan lebih banyak saman dikeluarkan disebabkan kesalahan meletak kenderaan disebabkan kekurangan kawasan parking. Yang Hormat Datuk Speaker, Semerah mengucapkan terima kasih kepada kerajaan melalui Jabatan Landscape Negara yang telah pun meluluskan peruntukan sejumlah 10 juta ringgit bagi pembangunan landscape pesisir Sungai Batu Pahat yang terletak dalam Dun Semerah, bukan Dun Pengaram. Sememangnya ianya projek pembangunan pesisir pantai ini amat dinanti-nantikan oleh rakyat Batu Pahat. Cadangan pembangunan yang telah dicadang dan dirancang sekian lama akan menjadi kenyataan dengan pelaksanaan pembersihan fasa pertama yang melibatkan 33 permis perniagaan dan kediaman. Semua rakyat Batu Pahat khususnya akan melihat keindahan pesisir pantai Batu Pahat yang dinanti-nantikan selama ini menjadi kenyataan, sekurang-kurangnya seperti di Bandar Maharani Bandar Diraja. Yang Hormat Datuk Speaker, saya ucap terima kasih kepada pengaram yang sentiasa perhatian dalam kawasan Semerah. Semerah pun tak tahulah kenapa pengaram ni minat sangat dekat kawasan Semerah. Dan kalau kita lihat Datuk Speaker, semasa pembinaan pasar baru dulu tergendala hampir 2 tahun.
Ini disebabkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang didalangi oleh mereka yang ada kepentingan pergi ke mahkamah. Semasa itu penggaram tidak pula membantu kerajaan untuk kita menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi penghalang kepada pembinaan. Namun begitu, saya ucap terima kasih kerana penggaram pun dah sedar. Dalam semalam, dalam ucapan beliau pun, penggaram telah mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana Pasar Baru Batu Pahat sekarang dalam pembinaan. Saya juga percaya penggaram tidak mendapat maklumat yang betul dan tepat berhubung projek pembangunan landscape pesisir Sungai Batu Pahat ini. Sebagai seorang adun dan ketua pembangkang di Dewan Yang Mulia ini, adalah tak masuk akal sekira penguatkuasaan dibuat tanpa mengikut SOP serta segala perancangan dan dokumentasi tidak disediakan secukupnya. Semerah dimaklumkan notis telah diberikan secukupnya. Kita juga mengambil setujuan dan bincang di peringkat mesyuarat tindakan daerah, kemudian diangkat ke peringkat negeri untuk diluluskan. Semerah sendiri terlibat dengan beberapa siri perbincangan dengan pemimpin bahagian MCA dan juga ahli majlis yang mewakili bahagian Parit Sulong dalam perjumpaan, dan mereka ini telah pun menjadi wakil kepada penduduk ataupun penghuni yang tinggal di kawasan yang nak dibangunkan. Saya juga dimaklumkan ada di antara mereka ini telah diberikan tapak rumah oleh kerajaan pada masa yang lepas, iaitu di kawasan Kampung Muhibah 2. Tapi mereka tidak berpindah dan mereka terus duduk di kawasan tersebut dengan sekian lamanya tanpa kebenaran. Apapun yang berhormat Datuk Speaker, majoriti mereka mahu kawasan tersebut dibangunkan dan diindahkan. Yang berhormat Tan Sri Speaker, semerah beralih kepada cerita kucing. Kucing ni merupakan binatang peliharaan yang mudah kita sayangi. Walau bagaimanapun, segelintir daripada kita menjadikan tempat awam dan kawasan gerai-gerai makanan tempat membuang kucing. Akhirnya tempat tersebut dipenuhi dengan kucing yang berkeliaran. Selain menjadikan tidak selesa dengan bau haruman yang dikeluarkan oleh kucing berkenaan. Kucing tersebut sering mengganggu pelanggan yang datang. Suasana ini merimaskan pelanggan, dan pada mereka yang mementingkan kebersihan sudah tentu akan meninggalkan tempat berkenaan. Akhirnya akan menjejaskan peniaga di tempat tersebut. Yang mana Datuk Speaker, oleh itu adalah dicadangkan dan sudah sampai masanya pihak BBT menyediakan dan menyelenggara pusat jagaan dan pemeliharaan haiwan terbiar ini. Selain imej kebersihan, ianya juga menjaga imej bandar di mata pelanggan, terutamanya pelancong luar negara yang datang. Pusat penjagaan haiwan terbiar ini bolehlah dibuka kepada orang awam untuk melihat, dan pastinya pengunjung boleh menyumbang sama bagi dana pusat-pusat berkenaan. Mohon Datuk Speaker, usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan para usahawan tani, peladang dan petani melalui program promosi dan pemindahan teknologi adalah antara yang amat berkesan. Oleh itu, semerah melihat program ini dilaksanakan seperti sambutan Hari Peladang dan Nelayan, Mini Agro Johor, Road to Maha, Kanibal Muafakat Tani, Pasar Tani oleh agensi pertanian mendatangkan impak yang besar. Semerah mengucapkan tahniah atas usaha yang berhormat Esko Pertanian yang sering atau kerap melaksanakan program seumpama ini. Kalau kita lihat bahawa jumlah pengunjung dan mereka yang terlibat dengan program berkenaan pada tahun 2014 ramai 680,000 orang. Ini merupakan medan pertemuan di antara usahawan tani, peniaga dan petani dan peladang.
manakala 600,000 orang pengunjung bagi tahun 2015. Oleh itu, Semerah mengharapkan agar kerajaan akan terus melaksanakan dan mempertingkatkan program-program seumpama ini dan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap program di setiap DUN, terutama dalam kawasan DUN di kawasan luar bandar. Semerah percaya bahawa usaha meningkatkan pendapatan para usahawan tani, petani dan peladang akan berjaya, terutamanya untuk menghadapi negara maju tahun 2020. Yang Amat Datuk Speaker, Semerah ingin mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan oleh kantor-kantor pos Malaysia dalam pelbagai perkhidmatan diberikan, dan masih ramai rakyat yang memerlukan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak pos Malaysia. Walau bagaimanapun, Semerah mengharapkan agar pihak pos Malaysia melihat kedudukan kaunter pos Malaysia di Batu Pahat. Bangunan pos Malaysia Batu Pahat ini dibina pada tahun 1930 dan mula beroperasi di bangunan itu sejak tahun 1936. Lama tu, Datuk Speaker. Dengan kedudukan di persimpangan jalan yang sibuk dengan bangunan yang kecil, menyebabkan ketidakselesaan kepada rakyat, terutamanya bagi meletakkan kenderaan. Itu yang saman banyak tadi tu. Yang Amat Datuk Speaker, oleh kerana pos Malaysia ini telah pun dikurniakan sebidang tanah berhampiran dengan pejabat daerah Batu Pahat, maka suatu tindakan bolehlah diambil, sama ada membuat bangunan baru yang lebih sesuai dengan perkhidmatan yang semakin meningkat. Semerah juga mencadangkan supaya pihak pos Malaysia dapat berbincang dengan pihak Bank Simpanan Nasional atau mana-mana bank bagi membolehkan menempatkan mesin pengeluaran wang tunai dan mesin penyimpanan wang tunai di pejabat pos Pekan Semerah. Ini bagi memudahkan penduduk kawasan Semerah yang jauh daripada bandar Batu Pahat dan bandar Muar untuk menikmati kemudahan, terutama dalam penyimpanan wang tunai. Semerah, sila gulung. Yang Amat Datuk Speaker, Semerah mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan, saya dimaklumkan kelulusan memasang lampu jalan di jalan persekutuan di antara Pekan Semerah hingga ke Batu Pahat, dan fasa pertama dari Semerah hingga ke Parit Sangit telah pun siap dipasang. Harapan supaya lampu ini, pencerahan di kawasan jalan ini yang sekian lama telah pun bergelap, dapat dilaksanakan sebelum PRU-nya akan datang. Di Dewan ini juga Semerah ada menyatakan mengenai pembesaran jabatan-jabatan kampung, yang dulu jabatan ini merupakan jabatan yang dibina semasa projek Johor Barat. Banyak jabatan. Oleh kerana program pembesaran pelebaran jalan telah dibuat sama ada oleh pihak KPRJ, KKRW, pejabat daerah, Maris dan sebagainya, jambatan ini tidak diubah. Jalannya besar tapi jambatannya sempit. Jadi banyak kemalangan yang berlaku, lebih-lebih lagi di kawasan yang tidak ada lampu jalan. Oleh itu, mohon supaya peruntukan bagi pembesar jambatan dalam kawasan Dun Semerah dan kawasan-kawasan lain dalam bahagian Perak Selong dapat dipertimbangkan. 3 harapan Semerah, Datuk Speaker, sebelum PRU akan datang ini, dan Semerah telah pun menyuarakan dalam Dewan ini. Yang pertama ialah menaik taraf jalan Parit Kuda daripada jalan kampung kepada jalan negeri sepanjang 3.5 km. Keduanya ialah pembinaan pusat kesihatan besar Semerah yang terletak di Kampung Lubuk untuk menampung keperluan rakyat, kerana yang ada sekarang ini 2 klinik di Bagan dan di Pekan Semerah itu terlalu kecil untuk menampung penduduk yang semakin ramai. Ketiganya ialah keperluan balai bomba di Pekan Parit Sulong. Ini telah pun disuarakan yang lepas, oleh kerana Pekan Parit Sulong ini semakin berkembang, dan balai bomba yang ada ialah di Bandar Batu Pahat dan juga Yumping, agak jauh
sekiranya berlaku suatu mungkin dah habis barulah pihak bomba sampai. Yang Amat Datuk Speaker, akhirnya Semera mohon menyokong usul menjunjung titah ucapan Duli Yang Maha Sultan Johor yang dibawa oleh Tanjung Surat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Semera. Sila Macap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, pertamanya Macap mengucapkan berbanyak terima kasih kerana diberi peluang mengambil bahagian untuk membahas usul menjunjung kasih ke atas Tita Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sempena pembukaan penggal persidangan keempat Dewan Negeri Johor yang ke-13. Yang berhormat Datuk Speaker, Macap menjunjung kasih atas titah ucapan tuanku yang menyentuh pelbagai aspek mencakupi pentadbiran negeri, tanggungjawab pemimpin, pembangunan prasarana untuk rakyat, ekonomi, agama, budaya, sukan dan perlunya pemahaman pengertian akan hati budi bangsa Johor. Macap ingin menarik perhatian tentang titah Sultan Johor yang menyatakan akan keyakinan baginda dengan kepimpinan kerajaan yang sedia ada dan mengingatkan jangan ada pihak yang cuba menggaguh-gugat kestabilan politik yang kukuh di negeri Johor. Dengan kestabilan politik inilah maka kita terus mencatat surplus dalam belanjawan, suara hati rakyat Johor, pelan pertumbuhan strategik Johor dapat digubal dan dirancang pelaksanaannya. Pelancaran Ibrahim International Business District dengan izin pada 22 bulan 11 2015 yang diharapkan akan menjadi Kuala Lumpur kedua untuk 10 tahun lagi, dan Forest City serta banyak lagi merupakan satu usaha untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi Johor yang menggunakan pendekatan pembangunan dan pertumbuhan inklusif yang diharap dapat memberikan impak besar kepada ekonomi Johor malah ekonomi Malaysia. Ini menjadi bukti kebitaraan idea pentadbiran kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Johor. Justru Macap menyertai rakan-rakan barisan nasional yang lain untuk berdiri teguh menyokong penuh kepimpinan Menteri Besar bagi terus memperjuangkan kecemerlangan tradisi membela nasib rakyat dan memacu Johor menjadi sebuah negeri yang berkemajuan. Mengapa kita perlu menyokong dan mempertahankan kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Johor? Sebab kepimpinan beliau memperlihatkan adanya kesungguhan, adanya keazaman dan kepedulian yang cukup tinggi bagi membela nasib rakyat dan memajukan negeri Johor. Tentunya dalam hal ini sebagai bangsa Johor, tidak kira dari Parti Barisan Nasional atau rakan pembangkang, kita perlu bersatu hati, perlu ada rasa kejelekitan, kebersamaan bagi memastikan agenda kemajuan yang sedang dipacu tidak tersekat di tengah jalan. Kalau tidak kita sendiri bangsa Johor, siapa lagi yang boleh harapkan untuk membela nasib rakyat Johor dan memajukan negeri Johor? Yang berhormat Datuk Speaker, kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor perkilangan memang tidak dapat kita nafikan. Keperluan kepada pekerja asing ini diperoleh daripada statistik permintaan kilang-kilang atau gedung-gedung perniagaan maupun juga daripada pertanian dan juga sektor peternakan. Keperluan yang kadang-kadang mungkin mencecah 1,000 orang dan juga mungkin lebih kepada keperluan tenaga kerja ini mungkin sukar untuk dicari dalam kalangan pekerja tempatan berbanding dengan pekerja asing yang terus dibawa masuk ke negara kita dan terus bekerja dengan bilangan yang mencukupi untuk
sesebuah kilang beroperasi. Tidak dapat dinafikan bukan semua rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, ingin melakukan pekerjaan 3D, iaitu difficult, dirty dan dangerous dengan izin, yang memerlukan hampir 450,000 orang pekerja di sektor pencucian. Pekerjaan tukang cuci di gedung-gedung perniagaan tidak menarik minat anak muda untuk bekerja dalam bidang ini. Apatah lagi gaji yang diterima sama dengan gaji yang dibayar kepada pekerja asing yang memang tidak mencukupi bagi rakyat di negara ini untuk menampung pelbagai kos sehari hidup. Walaupun rakyat tempatan dikatakan kurang berminat menceburi pekerjaan dalam bidang ini, namun ianya boleh diubah sekiranya kena dengan upah dan persekitaran kerja yang kondusif. Beliau-beliau tempatan pasti berebut-rebut melakukan apa saja kerja. Dikatakan di New Zealand, anak muda Malaysia sanggup menjadi pemetik dan pemungut buah apple kerana upah yang lumayan. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh, berjam-jam ke sana semata-mata untuk bekerja di ladang apple. Dikatakan mereka beroleh pendapatan meraih RM50 sejam, dan dalam tempoh 3 bulan bekerja mereka boleh mengumpul RM20,000 selepas menolak kos perbelanjaan dan penginapan. Di Australia, gaji minimum yang tinggi mencecah RM52 sejam, membuatkan ramai rakyat Malaysia berhijrah ke sana walaupun bekerja sebagai tukang cuci. Di Korea Selatan, mengamalkan pemberian gaji yang lebih tinggi dalam kalangan rakyatnya berbanding pekerja asing. Pekerja domestik menerima gaji 55% lebih tinggi berbanding pekerja asing, sekaligus memperlihatkan keutamaan kerajaan terhadap rakyatnya. Mengambil kira pendekatan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut untuk menarik lebih ramai rakyatnya bekerja dalam industri pertanian, perladangan, ternakan dan lain-lain, rasanya tidak salah negara kita juga mencontohi atau mencuba kaedah yang dilakukan oleh mereka bagi mengurangkan kebergantungan kerja kepada pekerja asing. Yang berhormat Tuan Speaker, titah-tuanku yang merujuk kepada kualiti bekalan air yang tidak dicemari dengan bahan baja pertanian, sisa ternakan dan racun rumpai. Kita menyadari bahawa air merupakan keperluan utama kepada manusia, sama ada untuk keperluan mandi, membasuh pakaian, minuman dan sebagainya. Sumber air dari hujan, air mata air, air terjun dari gunung, air mineral atau kawasan tadan air untuk dibekalkan kepada keperluan manusia. Logik lawatan air menerima bekalan air berpunca dari perparitan maupun sungai, termasuk kawasan tadan air, di mana pergerakan air ini akan sampai dan masuk ke dalam kawasan loji rawatan air. Di sini air yang mengalir dari kebun-kebun tentunya akan membawa baja, akan membawa kesan-kesan racun yang digunakan oleh pekebun-pekebun untuk menyuburkan tanaman mereka maupun membunuh anak-anak kayu atau rumput-rumpai bagi mengelakkan kebun menjadi semak. Apabila segala baja-baja atau racun-racun ini bergerak ke dalam parit dan kemudian masuk ke sungai, air sungai bergerak masuk ke dalam kawasan loji lautan air, maka berlakulah pencemaran. Tambah malang lagi, kedapatan di setengah sungai ada kerja-kerja pembersihan rumput-rumpai ini, membunuh anak kayu ini dilakukan oleh kontraktor atau pihak yang dipertanggungjawabkan dengan meracun rumput-rumput di tebing sungai ini, yang saya dipahamkan sepatutnya bukan diracun, ditebas ataupun dibersihkan dengan menggunakan parang atau mesin dan sebagainya. Tetapi yang berlaku ialah kerja-kerja meracun, yang kita sudah faham bahawa racun ini merupakan satu bahan yang boleh membunuh pokok. Kalau bahan lengainya cukup tinggi, maka cepatlah rumput itu mati. Dan kalau air ini kita minum, tentunya memberi kesan kepada kualiti air yang kita minum boleh menyebabkan penyakit kepada kita. Di samping pembuangan
air di samping pembuangan bahan kumbahan dari taman-taman perumahan, pembuangan sisa-sisa buangan dari kilang yang masuk ke dalam sungai sampai ke kawasan loji rawatan air yang menyebabkan kadar amonia yang tinggi. Tentunya kos merawat air yang tercemar ini tinggi. Dan kadang-kadang bila berlaku pencemaran ini, air pipe ditutup tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada pengguna, yang mana menimbul kemarahan kepada pengguna sebab kadang-kadang tidak dapat menyimpan untuk keperluan air mengikut penggunaan mereka. Bila air ini ditutup, kemudian dibuka semula, apa yang berlaku ialah air yang keluar dari pipe itu berwarna kekuningan. Orang tak pakai air ini. Bagaimana air ini untuk digunakan untuk membasuh baju? Bagaimana air ini untuk digunakan untuk minum? Sebab air ini kotor dan pengguna akan buang air ini, dan juga meter air yang berpusat mengikut penggunaan air yang keluar ini dibayar oleh pengguna. Ini merupakan satu kerugian kepada pengguna. Yang berhormat Datuk Speaker, isu tempatan yang dibawa yang minta disampaikan oleh Setiausaha Badan Kebajikan Perumahan Puteri Mas Simpang Renggam yang menyatakan terdapat 165 buah rumah pelbagai kategori daripada rumah yang berharga 320,000 hinggalah 129 ke 90,000 di Simpang Renggam. Dikatakan pemaju syarikat Command Development Joland telah menyiapkan rumah dan mendapat sijil layak menduduki oleh Majlis Daerah Simpang Renggam sekitar tahun 2006 yang lalu. Masalahnya, sekarang berlaku mendapan tanah di tapak rumah yang diduduki dan dikatakan hampir 60%, terutamanya di kawasan perumahan yang berharga 129 hingga 90,000 ini, yang mengalami kesan tanah mendap di tapak rumah mereka. Kesannya berlaku kerosakan kecil dan juga kerosakan besar seperti keretakan pada dinding rumah, berlaku keretakan lantai bagian dapur, bagian ruang tetamu dan bilik air yang rosak. Dikatakan selama 8 keluarga telah berpindah rumah kerana merasakan tidak selamat untuk terus tinggal di sini ekoran keretakan yang serius. Ada 6 lagi yang terus tinggal di sini kerana tiada tempat tinggal yang lain. Tindakan penduduk ialah mengadu permasalahan kepada pihak media asar, mengadu kepada pihak pengajuan perumahan, persatuan pengguna, dan ada yang cuba mendapatkan khidmat peguam bagi membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak saya sendiri telah berhubung dengan pihak Majlis Daerah Simpang Renggam untuk mendapatkan apa bentuk tindakan yang boleh diambil. Jawapannya ialah Majlis Daerah sendiri sukar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, apatah lagi rumah tersebut sudah melebihi had tempoh 2 tahun di bawah seliaan dan selenggaraan pihak pemaju sekiranya ada aduan kerosakan. Jadi saya berharap pihak pengurusi dan kuasa perumahan dapatlah memberikan perhatian bagi membantu kepada penyelesaian masalah tersebut. Seterusnya, perumahan Pelda generasi kedua di Pelda Air Hitam Keluang. Ini satu-satunya Pelda yang berada Macap sila gulung, iaitu 205 lot seramai 50 buah telah dibina melalui SPNB, manakala bina melalui pinjaman bank seramai 20 orang. Maknanya 135 tanah lot masih belum dibina untuk perumahan. Masalah yang timbul ialah rumah-rumah dibina ini tidak disediakan kemudahan api, air, jalan dan peparitan yang sepatutnya. Ketiadaan kemudahan ini menyebabkan berlaku banjir kilat di sebuah rumah yang sudah siap dibina, dan ada juga rumah yang siap dibina tapi tidak ada orang yang tinggal di sini sebab tidak ada kemudahan api dan air. Macap sila duduk. Sila duduk. Bagi membolehkan Macap menyambung perbahasan pada esok hari, saya tangguhkan persidangan Dewan sehingga jam 9.30 pagi hari Selasa.